Liwat ini sebagaimana yang telah diujahkan oleh saudara Ustaz Zarifi tadi secara panjang lebar adalah merupakan satu kesalahan jenayah yang mana ianya telah bertapak lama di atas muka bumi ini dari zaman kaum Nabi Lut lagi, dan sehingga Allah Subhanahu Wa Taala telah menterbalikkan bumi kaum Sadum, yang mana walaupun telah dihapuskan namun benih-benih perbuatan kaum tersebut masih lagi bercambah, bahkan kian subur sehingga ke hari ini. Dan dalam situasi kita di negara Malaysia ini tidak terlepas dengan gejala sosial ini, yang mana kita lihat ada gerakan-gerakan yang tanpa segan silu mengaku bahawa diri mereka itu adalah homoseksual, dan bukan sahaja itu, mereka juga dengan berani cuba mempromosikan gaya hidup seksual sebagai seorang homoseksual ini sebagai satu perkara yang normal di negara kita. Jadi adakah perlakuan liwat itu merupakan satu orientasi seksual yang biasa sahaja ataupun merupakan satu jenayah? Jadi untuk itu kita rujuk pada Seksyen 377A Kanun Keseksaan, yang mana menyatakan bahawa persetubuhan di luar aturan tabi'i itu ada dua. Pertama adalah memasukkan kemaluan lelaki ini ke dalam dubur ataupun memasukkan kemaluan lelaki ini ke dalam mulut seseorang. Jadi untuk hukuman bagi perbuatan di bawah Seksyen 377A ini, kita boleh lihat di bawah Seksyen 377B, di mana sekiranya perbuatan liwat tersebut dilakukan secara sukarela, hukumannya adalah sebanyak 20 tahun penjara maksimum dan juga boleh dikenakan sebatan. Dan sekiranya perbuatan tersebut dilakukan dengan paksaan, hukuman maksimum penjara masih lagi 20 tahun, namun ada hukuman minimum 5 tahun penjara dan juga sebatan. Konklusi secara ringkasnya daripada nas undang-undang yang saya maklumkan tadi, liwat ini boleh berlaku dan juga boleh diambil tindakan di dalam undang-undang sama ada ianya melibatkan, sama ada liwat tersebut dilakukan secara sukarela ataupun tidak. Dan kedua, peliwat dan orang yang diliwat itu sendiri boleh diambil tindakan dan dipertuduhkan di mahkamah. Orang yang melakukan jenayah liwat ini tidak semestinya jantina yang sama. Maksudnya, orang yang diliwat itu juga selain daripada lelaki, jenayah liwat juga boleh berlaku sekiranya yang diliwat itu adalah perempuan. Baik, insyaAllah. Jadi, oleh itu, secara ringkasnya, liwat ini adalah merupakan jenayah yang sangat serius. Jika tidak, mana mungkin undang-undang boleh menyatukan hukuman sehingga maksimum 20 tahun penjara dan bukan satu perkara yang main-main dan boleh dijadikan orientasi seksual oleh mana-mana orang. Saya mohon mencelah Tuan Nik Muammer. Berkenaan dengan akhir-akhir ni Tuan, kita melihat banyaknya kes kacau ganggu, cabul dan liwat, dan semua ini adalah satu perbuatan jenayah seks luar tabi'i yang semestinya boleh menghancurkan masa depan mangsa itu sendiri. Dan Tuan, mungkin boleh berikan contoh berlakunya cabul sedangkan orang yang dicabuli itu mungkin tidak menyedari bahawa perbuatan yang dilakukan ke atasnya itu merupakan satu kesalahan dan boleh dikenakan tindakan undang-undang. Sedikit pada Tuan. Okey, baiklah. Pertama sekali, apa yang berlaku dalam masyarakat kita ini adalah kurangnya kesedaran ataupun ilmu tentang salah laku seksual yang berlaku dalam masyarakat kita seharian. Perkara-perkara ini kita hanya boleh mengetahui apabila maklumat sampai kepada kita, dan maklumat ini, oleh itu perlulah maklumat ini disampaikan ataupun disebarkan kepada masyarakat kita supaya timbul kesedaran. Yang melalui program pada pagi ini adalah merupakan satu usaha yang baik
sebagai salah satu cara untuk menimbulkan kesedaran bahawa salah laku jenayah seks ini terdapat banyak peruntukan undang-undang yang melindungi masyarakat daripada bahaya jenayah tersebut. Dan kebiasaan yang berlaku adalah sebagai contoh yang selalu orang terlepas pandang adalah berlakunya sexual harassment di tempat kerja, sama ada kepada lelaki ataupun perempuan, yang mana orang anggap itu seolah-olah perkara gurauan ataupun hanya jenaka di kalangan